Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tasha, Kak baru ingat Tasha suruh Kak share pasal choice theory, reality therapy, William Glasser tu kan, pasal kereta tu. So basically, I think yang macam Tasha cakap tu, case ni, case untuk case anxiety, ataupun panic attack untuk students, untuk kids sangat-sangat sesuai pakai benda ni. So which is dia punya cara nak faham teori dia adalah macam ni. Yang kita perlu tahu nombor satu adalah, okay, ni bahagian depan kereta, and ni bahagian belakang kereta. So ni considered as dia punya lampu. Okay, ni tayar depan, tayar belakang. Okay, kalau Tasha perasan, dekat tayar depan dia ada, tayar depan ni dia ada dua komponen, which is komponen thinking dan juga komponen acting. Alright, so tayar belakang, komponen fisiologi dan komponen feelings. Okay, yang kita tahu actually William Glasser ni dia pernah cakap, dia kan pengasas choice theory. So William Glasser ni percaya bahawa setiap kita punya actions or behaviour ada tujuan dia, dan kita ada hak untuk memilih untuk buat A ataupun untuk buat B. Maksudnya kita tidak bergantung kepada external control. External control tu maksudnya faktor-faktor daripada luar. So sebenarnya apa sahaja keputusan kita yang kita buat hari ini ataupun masa lalu, sebenarnya benda tu adalah based on our internal control lah. External control ni bukan maksudnya family ataupun colleagues ke, kawan ke. Kita tak buat benda tu sebab atas faktor luar. Sepatutnya manusia ni memilih untuk buat sesuatu sebab kita yang memilih untuk buat sedemikian. Alright, tapi pasal yang kereta ni pula, yang kita kena tahu bahawa kalau kita belajar pasal, kalau kita sedih, contoh satu keadaan kita sedih ataupun kita rasa stress, kita rasa depressed, kita rasa macam ada anxiety. So sebenarnya dia bukanlah berpunca daripada thinking, tapi a part of our problem atau part of our issues sebenarnya bermula daripada dekat sini, thinking. Bila kita fikir yang kita ni sedih, kita akan sedih lah. Dan kalau bila kita sedih, acting kita terpancar pada wajah kita, terpancar pada behavior kita yang lain, kita akan sedih sama. Muka kita akan sedih, mata kita akan berair. Benda-benda yang macam itulah yang seiring orang kata. Dan kalau kita nak kaitkan dengan feelings, kita akan, bila dah kita fikir yang benda tu sedih, contohnya let's say macam I failed my research method paper contohnya. Bila kita fikir macam I failed my research method paper, so thinking we feel that, oh, I'm stupid, I'm lazy enough, and then acting pun kita akan rasa macam because I'm lazy, so macam ada orang dia akan rasa down, acting so bila dia rasa down, feeling dia akan rasa macam lagilah frustrated towards herself ataupun himself. Dia akan rasa macam dia ni tak berguna pun. Dan seterusnya, untuk unit fisiologi ni, bila kita rasa kita tak berguna, bila kita rasa sedih, kita rasa ni, selalunya fisiologi tu bahagian organ-organ dalam. Maksudnya bila kita sedih, apa yang kita akan rasa? Kita punya denyutan jantung yang akan jadi rasa perlahan, kita rasa tak excited. Kalau kita rasa excited, kalau kita rasa happy, kita boleh rasa tahu kita punya denyutan jantung duk 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 duk. Macam gitu. Kalau kita rasa sedih ni, kita rasa macam kita punya jantung ni tak rasa sangat, kita rasa numb. NUMB, maksudnya kita rasa macam tak tahulah nak sedih ke nak gembira, tapi rasanya prefer macam kita rasa prefer macam memilih untuk, macam setengah orang kan bila dia frust, dia akan memilih untuk tidur berbanding untuk pergi keluar untuk bersosial dengan orang. So macam gitulah. So kalau kita nak fahamkan teori ni, sebenarnya kenapa dia buat dalam bentuk kereta, sebenarnya komponen yang kat depan ni adalah komponen yang sangat penting. Bila salah satu komponen ni bertukar, contohnya kereta bergerak maju ke depan, betul tak? Bergerak maju ke depan atau bergerak. Bila thinking ni berpusing ke kiri, dia yang lain akan ikut. Sebab dia akan ikut steering, betul tak? Bila thinking ikut ke kiri, yang acting ni pun akan ke kiri, fisiologi akan ke kiri, feelings pun akan ke kiri juga. Let's say katalah thinking kita tak ke kiri.
Contohnya kita punya feelings ni yang mengundur ke belakang. Bila satu feelings ni yang mengundur ke belakang, secara tidak langsung keempat-empat roda ni akan mengundur ke belakang juga. Let's say feelings kita akan rasa happy. Mula-mula kita rasa sedih, tapi feeling kita akan rasa happy. Bila kita rasa happy, automatically kita punya fiziologi ni akan rasa macam, wow, hebatnya, macam rasa macam kita macam rasa hati. Bila hati berbunga-bunga, kita punya thoughts pun rasa macam, betul lah orang cakap, kalau kita usaha, kita akan dapat hasil dia. So bila kita fikir macam, bila kita kiranya macam kalau kita fikir positif, let's say, kita punya acting pun akan lebih positif lah. Kita akan rasa acting kita tu macam lagi, kalau macam tu aku nak ubah lah cara aku study. Mungkin nak study lebih gigih ke, lebih orang kata, buatlah study group ke apa benda. So sebenarnya model kereta ni dia nak tekankan bahawa macam roda ni ada 4 atau 10 roda sekalipun, kalau satu roda tu berpusing ke arah yang lain, tak semena-mena yang lain pun akan follow sama. Itu yang dia nak kata. Acting, thinking, physiology, feelings ni dia bergerak, dia seiring. So meaning that kita kena bagi tahu dekat klien kita yang kalau kita rasa kita tak mampu, macam ataupun kalau kita rasa macam kita ni tak best, ataupun kita ada isu-isu yang kita tengah hadapi. So make sure kita perlu kawal mana-mana komponen, especially yang dekat dalam otak ni, thinking. Bila kita perceive benda ni sebagai sesuatu yang macam kita perceive something stressful as a chance untuk kita belajar, kita akan ambil benda tu sebagai satu chance untuk belajar dan kita akan improve. Tapi kalau kita tengok benda ni macam stressful dan kita rasa macam benda ni macam tak best, macam tak sukalah macam tu, jadi kita akan rasa sepanjang masa dan sepanjang hayat kita akan rasa benda tu macam benda ni membebankan kita. So sebenarnya macam tu lah dia punya teori, choice theory ni macam tu. Dia guna method cars, Toys R Us, macam tu. Especially kalau kita nak bagi budak-budak faham, especially budak-budak kecil kan, umur 7-8 tahun, diorang tak tahu nak bayangkan thinking, acting apa benda. Tapi bila kita terjemahkan dalam bahasa mudahnya kereta, kalau kita ada model kereta tu, lagi senang untuk kita explain pada kanak-kanak. Okay, thank you so much.